A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tadabbur surah Ibrahim. Kita sampai ayat yang ke-33. Dan ini majlis ilmu, apatah lagi majlis untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan perkara paling asas dalam kehidupan orang yang beriman. Orang beriman semua nak ke syurga, tapi tak mungkin mereka dapat ke syurga melainkan dengan berilmu. Dan ilmu yang paling asas ialah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi kata dalam satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Maksudnya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu yang paling besar, yang paling penting ialah ilmu kenal pencipta kita. Setelah kita kenal, kita mengesakannya dan kita beribadat hanya kepadanya. Maka Nabi kata siapa yang menempuh jalan untuk mendapat ilmu, untuk kenal Allah, untuk cinta pada Allah, untuk sembah Allah, maka hasilnya apa? Sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah permudahkan jalan ke syurga. Jadi bukan syurga ni menunjukkan bahawa susah. Nak masuk syurga susah. Tapi dia boleh jadi senang bila kita faham ayat-ayat Allah. Kita faham perintah Allah. Kita tahu yang halal, yang haram, ya Allah redha, ya Allah murka, insya-Allah jalan ke syurga yang asalnya sukar akan menjadi mudah. Dan juga Nabi sebut dalam satu hadis, ad-dunya mal'unah. Dunia ni semua dilaknat. Dunia ni satu benda yang sangat jijik. Sebab Allah dijadikan untuk menguji manusia. Bahkan kerana dunia lah ramai manusia masuk neraka. Jadi Nabi kata dunia mal'unah. Dunia adalah dilaknat. Kullu ma fiha mal'un. Semua yang dalam dunia mal'un, dilaknat. Illa, kecuali zikrullah. Kita ingat pada Allah, kita taat pada Allah, maka tidak dilaknat. Au muta'alliman. Ataupun orang yang belajar. Kalau belajar agama, dia akan terkeluar daripada yang dilaknat. Au mu'alliman, ataupun orang yang mengajar. Jadi selain pada tu, kalau dia tak berzikir pada Allah, dia tak belajar agama, dia pun tak mengajar, dia termasuk dalam dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam satu hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, Nabi kata asdaqu qailin qaulu syair. Antara perkataan yang paling benar ialah kata-kata syair labid. Kata syair labid, penyair jahiliah. Tapi kata-kata dia, Nabi kata antara yang terbenar, antara yang paling betul. Apa dia? Ma khalallahi kullu syai'in khalallahi batilun. Apa saja yang selain daripada Allah, semuanya batil, semuanya palsu, semuanya sesat. Iaitu apa saja yang tak ada kaitan dengan Allah, maka dia adalah sia-sia.
Kita buat makan bukan kerana Allah, sia-sia. Kita bekerja bukan kerana Allah, sia-sia. Kadang-kadang kita belajar agama pun bukan kerana Allah. Kerana nak pangkat, kerana nak dunia pun sia-sia. Ada kata-kata penyair tapi Nabi iktiraf. Apa saja yang tak ada kaitan dengan Allah, dia adalah sia-sia. Sebab itulah dunia ni akhirnya Allah hancurkan. Sebab dia bukan benda yang baik. Kalau baik, Allah kekalkan. Okey. Tapi jangan tak cari dunia. Cari dunia untuk mendapatkan akhirat. Okey. Supaya kita tidak ditipu oleh dunia, perhiasannya, maka petunjuk kita ialah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Okey. Kita sambung ayat 34. Sebelum kita sambung ayat 34, kita tengok apa maksud ayat sebelum ni dan apa kaitan dengan ayat hari ini. Sebelum ini Allah beritahu sifat orang beriman daripada ayat 31, hamba-hambaku yang beriman ialah mereka sentiasa mendirikan solat dan mereka sentiasa menginfakkan hartanya. Banyak ayat Quran Allah kata sifat orang beriman infak harta, tapi Allah tak kata sifat orang beriman cari harta. Kan? Banyak ayat yang Allah bagi tahu sifat orang beriman infak harta. Tak ada ayat mengatakan sifat orang beriman kumpul harta ataupun cari harta. Kenapa? Kenapa? Dia mana yang paling sukar? Nak cari ke nak memberi? Yang paling sukar mencari ataupun memberi? Yang paling sukar? Betul ke? Lepas tu dah cari, dah dapat, mudah tak nak bagi? Tak, maksud memberi ni memberi kepada orang lah. Susah kan? Sebab itulah yang kita beri, yang kita simpan mana lebih banyak? Jawapannya mesti sepakat. Yang kita simpan lebih banyak. Sebab apa? Sebab nak memberi tu sangat susah. Maka yang susah itulah menunjukkan baik. Sebab tu banyak ayat mendorong kita memberi. Sebab Allah tahu memberi itulah yang terbaik untuk kita. Kan Nabi kata tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang mengambil. Okey, jadi Allah beritahu sifat-sifat orang beriman sebelum ni ya. Kemudian Allah beritahu kebesaran dia dalam ayat 32. Allah yang mencipta langit dan bumi, menurunkan hujan. Kemudian daripada hujan Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki. Kita dah tak ada minggu lepaskan. Allah kata apa? Allah turunkan hujan dan keluarkan buah-buahan. Rezeki untuk siapa? Untuk kamulah. Allah tak perlukan rezeki. Kemudian Allah menggerakkan kapal. Kan? Kapal yang berlayar di laut kan? Untuk apa? Untuk kita cari rezeki dan untuk kita dapat rezeki daripada kapal tu. Berapa ramai yang kaya sebab ada syarikat perkapalan. Berapa ramai yang kaya sebab boleh bawa barang perniagaannya dengan kapal kan. Kemudian Allah menggerakkan siang dan malam untuk kamu juga. Daripada siang kita boleh cari rezeki. Kadang-kadang orang cari rezeki sebelah malam. Dan Allah menggerakkan matahari dan bulan yang berterusan pun untuk kamu. Dan Allah menggerakkan siang dan malam untuk kamu. Untuk kamu. Semua untuk kamu. Tak ada satu pun Allah cipta untuk dirinya. Okey? Jadi Allah beritahu sebelum ni, sebelum ayat hari ini, iaitu kebesarannya, rahmat Allah, kekuasaan Allah terhadap semua hamba-hambanya. Dan ayat hari ini Allah nak beritahu lagi betapa luasnya rahmat Allah kepada kita semua. Sampai Allah bagi apa saja yang kita nak. Walaupun ramai manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ataakum dan wa ataakum kan. Dan dia telah memberi. Dia telah memberi kepada kamu. Allah turunkan hujan, daripada hujan keluar tumbuh-tumbuhan, keluar buah-buahan, keluar rezeki. Kemudian Allah sambung lagi, Allah beri kepada kamu min kulli, dari
kulli, setiap. Ma sa'altumuhu, apa yang kamu minta. Okey. Setakat ni apa maksud dia? Allah memberi pada kamu dari setiap apa yang kamu minta. Apa yang Allah nak bagi tahu? Betul tak yang semua kita minta Allah bagi? Betul ke? Betul? Oh, setiap kali lepas doa dapat terus? Oh, tak. Jadi ada yang Allah tak bagilah. Ada? Boleh bagi tak contoh yang kita minta Allah tak bagi? Kalau ikut ayat ni, Allah bagi dari setiap apa yang kamu minta. Tapi kita rasa ada yang kita minta Allah tak bagi. Angkat tangan. Siapa yang ada dia minta Allah tak bagi? Okey. Angkat tangan. Siapa yang setiap kali dia minta Allah bagi? Oh, dua-dua tak? Ni macam tak minta apa-apa je. Siapa yang setiap kali dia minta Allah bagi? Dua orangnya. Abang, ada yang Allah tak bagi. Setiap kali yang kita minta Allah bagi. Betul? Tapi kadang-kadang kita minta sihat, Allah bagi sakit. Kadang-kadang kita minta naik pangkat, dah 20 tahun tak naik-naik pun. Kita minta anak kita dapat 9A, tengok-tengok dapat 7A, 1B, 1C. Macam mana kita nak faham tu? Yang realiti berlaku macam tak sama dengan ayat Quran. Allah kata dia bagi kepada kamu dari setiap apa yang kamu minta. Siapa boleh jawab? Allah bagi dalam bentuk pahala. Apa dia? Allah bagi dalam bentuk pahala. Apa yang kita Allah gantikan dengan pahala. Allah bagi dalam bentuk pahala. Kita naik pangkat tapi dia tak bagi pangkat, dia bagi pahala. Allah bagi apa ya? Itu jawapannya. Sebenarnya setiap yang kita minta Allah bagi, tapi bukan yang kita nak. Yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang yang kita minta tak baik. Allah bagi apa? Yang bukan kita minta, tapi yang lebih baik daripada kita minta. Sebab itulah macam mak isteri Imran, mak kepada Maryam kan, dia minta anak apa? Anak lelaki. Allah bagi tak permintaan dia? Bagi. Allah bagi. Allah bagi tak anak? Tapi Allah bagi yang lebih baik daripada yang Maryam minta. Anak perempuan. Iaitu mak Maryam minta. Iaitu Maryam. Allah bagi. Jadi betul lah ayat ni Allah kata dia memberi pada kamu setiap apa yang kamu minta. Cuma kadang-kadang yang Allah bagi tu kadang-kadang kita tak suka tapi baik untuk kita. Kan? Kita minta sihat tapi Allah bagi sakit. Kenapa? Sebab aku tahu kalau kamu sihat ni, kamu semakin jauh daripada Allah dan mudaratnya lagi besar. Berapa ramai yang sakit, ada masa, banyak masa nak bersama Allah. Kan? Okey. Sebab tu bila kita berdoa, jangan sangat teruja nak apa yang kita minta. Tapi yakinlah Allah lebih tahu apa terbaik, kita serah pada Allah. Okey. Satu. Yang kedua, yang kamu minta ni ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Satu, kita minta dengan lisan. Kita minta dengan lidah. Melalui doa kan. Yang kedua, kita minta melalui tindakan kita. Mulut tak cakap. Saya bagi contoh. Kita minta tak? Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh duduk sini tak apa? Tempat ada belakang kosong lagi. Ada belakang kosong. Satu family kan? Boleh duduk sana separuh, sini separuh.
Sini lah. Sini first class. Cuma sini kadang-kadang boleh tertidur lah. Okey. Pertama yang kita minta dalam bentuk lisan. Kita berdoa. Yang kedua yang kita minta bukan dalam bentuk lisan. Iaitu dalam bentuk perbuatan kita. Pun Allah bagi. Contoh. Allah bagi tak kita sihat setiap hari? Allah bagi tak kita sihat setiap hari? Bagi kan? Tapi kita minta tak dalam doa, ya Allah bagilah aku sihat setiap hari. Kita minta tak? Tak. Tapi Allah bagi. Allah bagi. Kita setiap kali kita makan, kita nak tak sedap? Nak kan? Dan bila makan, rasa tak sedap? Tapi kita minta tak pada Allah, ya Allah, setiap kali aku makan, bagilah rasa sedap. Minta tak? Tak. Allah bagi tak? Allah bagi sebab apa? Sebab memang kita nak, cuma tak minta aja. Jadi yang mana lebih banyak? Allah bagi yang kita minta dengan lisan, ataupun yang Allah bagi melalui tindakan kita? Subhanallah. Kan? Sebab tu lepas tu Allah kata apa? Wa in ta'uddu, dan sekiranya ta'uddu, kamu menghitung. Kamu menghitung nikmat Allah. Bila kalau kamu nak kira nikmat Allah, la tuhsuha. Ayat ni mungkin kita biasa dengar tapi kita tak tadabbur. Hari ni kita tadabbur, kita faham maksud yang tersurat dan yang tersirat. Kamu tidak mampu menghitungnya. Okey. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Allah beri setiap apa yang kamu minta, sama ada dengan lisan ataupun dengan perbuatan, tindakan kamu. Kita sentiasa nak jaga kesihatan kan? Lepas tu kita tak makan makanan yang haram, makanan yang rosak. Kita nak tapi kita tak minta. Yang tu Allah bagi. Dan itu yang lebih banyak Allah bagi. Lepas tu Allah kata apa? Kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya. Tuhsuha daripada perkataan al-hasa. Al-hasa ni ialah dalam bahasa Arab anak batu. Kamu tak tuhsu menghitung, tapi makna asal dia anak batu. Kenapa? Apa kaitan anak batu dengan menghitung? Sebab orang Arab dulu bila dia nak mengira dengan tepat, anak batu. 1, 2, 3 kan? Itu lebih tepat. Okey. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kalau kamu nak kira, nak bilang nikmat Allah, kamu tak mampu. Itu yang tersurat. Yang tersirat apa dia? Kuat sikit. Adik-adik boleh jawab. Dia tadabbur, dia kena banyak berfikir. Sebab tadabbur makna dia berfikir. Dan nak suruh pelajar berfikir, caranya ialah tanya soalan. Okey, saya ulang soalan. Apa yang Allah nak beritahu ni? Semua yang kamu minta, Allah bagi. Makna banyak tak yang kita minta dan yang kita tak minta secara tak langsung? Banyak tak? Maka Allah pun cakap, dan banyaknya nikmat itu kalau kamu kira, kamu tak mampu nak kira. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Adakah Allah nak beritahu nikmat yang Allah bagi pada kita banyak sangat? Banyak sangat. Tapi kita dah tahu tak bahawa nikmat yang Allah bagi memang banyak. Kita tahu kan? Tak ada seorang pun menafikan. Tak ada seorang pun mengatakan nikmat yang Allah bagi pada saya sikit je. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Okey. Kita
Ya? Kita tak mampu mengira nikmat yang kita tak minta lah. Tak, itu yang tersurat. Kan Allah begitu, kamu tak mampu mengira. Itu yang tersurat. Saya bagi analogi kan. Kita beritahu pada anak kita. Nak, kalau anak nak kira apa yang ayah bagi pada anak, memang anak tak mampu nak kira. Sebenarnya apa mesej? Kita bukan nak suruh anak kita kira sebab kita dah bagi tahu dia memang tak mampu. Mesejnya apa? Allah sangat sayang pada kita. Ha? Allah sangat sayang. Allah sangat sayang. Tapi ada satu poin yang lagi besar. Kamu tak mampu nak mensyukuri semua nikmat Allah. Kamu tak mungkin mampu mensyukuri. Kenapa? Kenapa kamu tak mampu mensyukuri semua nikmat? Sebab nak kira pun tak mampu. Macam mana nak mensyukuri semua? Katalah anda ada nikmat Allah berapa? Dia kira-kira ada lagi. Kira-kira yang 100 pun belum kita syukur. Yang lain lagilah. Jadi sebenarnya Allah nak bagi tahu, satu, Allah sangat sayang pada kamu. Yang kedua, kamu tak mungkin mampu mensyukuri nikmat Allah yang terlalu banyak. Sebab nak kira pun tak mampu kan? Nak bersyukur lagi tak mampu. Maka sebab itulah Allah bagi tahu apa hujung ayat tu. Innal insan, sesungguhnya manusia lazalumun, pasti zalum makna kalau zalim, orang zalim biasa-biasalah. Dia pattern dalam bahasa kalau pattern dia fa'ulun. Dia panggil sirah mubalaghah. Kalau fa'il biasa-biasa je. Fa'ilun contohnya zalimun. Dia zalim. Biasa-biasalah. Tapi kalau dia sangat zalim ataupun terlalu kerap menzalimi diri sendiri ataupun orang, pattern dia fa'ul. Jadi zalumun, fa'ulun. Jadi Allah nak beritahu kamu ni sesungguhnya manusia sangat-sangat zalim. Zalim pada siapa? Zalim yang paling besar ialah zalim pada diri sendiri. Dan sangat-sangat zalim. Kafar, sangat. Sirah mubalaghah juga. Kafar, fa'al. Sangat-sangat kufur. Kufur apa? Kamu sangat zalim. Apa dia? Zalim lawan apa? Adil. Jadi zalim letak sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim yang paling besar ialah zalim yang paling besar. Syirik pada Allah. Letak Allah bukan pada tempatnya. Allah dia letak jauh. Dia letak apa kat depan dia? Nafsu, harta benda, pangkat. Itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian kezaliman yang lain, engkar perintah Allah, buat maksiat. Dan kezaliman ini membawa kepada kufur. Kufur nikmat. Sangat banyak zalim dan sangat banyak kufur. Apa kaitan dengan ayat sebelum tu? Tengok rahmat Allah. Allah bagi semua yang kamu minta. Walaupun kamu tak sebutkan. Kamu tak pernah sebut ni. Nyawa kita kan, kita bernyawa berapa jam satu hari? Tanya doktor tahu. Kita bernyawa berapa jam satu hari? Kita minta tak pada Allah, ya Allah bagilah nyawa aku 24 jam setiap hari. Minta tak setiap hari? Tak, tapi Allah bagi tak 24 jam. Dan kita bersyukur tak dengan nyawa kita yang lancar tu 24 jam? Syukur tak? Syukur tak? Syukur ke tak? Salah satu tak bersyukur ialah tak bersyukur tapi mengaku bersyukur. Tak, saya nak tanya apa makna syukur? Syukur apa makna? Mentaati perintah Allah 24 jam. Kalau kita Allah bagi nyawa 24 jam, 24 jam lah kita tak pada Allah. 24 jam lah kita zikir pada Allah. Betul tak? Betul tak? 24 jam kita sentiasa zikir, sentiasa tak pada Allah. Betul? Betul ke tak?
Tak, okey. Daripada 24 jam, berapa jam yang kita betul-betul ingat pada Allah, khusyuk, taat pada Allah daripada 24 jam setiap hari? Apa dia? 1 jam. Jadi 23 jam. Itu makna zulum. Sangat-sangat zalim. Dan bila kita tak bersyukur pada Allah 23 jam kan, zalim tak kita? Zalim pada siapa? Diri sendiri. Apa kezaliman tu? Bila kita tak ingat pada Allah, sebenarnya kita zalim pada diri sendiri. Apa kezaliman tu? Lupa pada Allah adalah kezaliman. Apa kezaliman tu? Allah sebut dalam ayat apa ni? Kita dah tak ada buat yang ni. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Ini surah Al-Hashr. Cuba terjemah. Allah kata jangan kamu jadi. Jangan tu makna haram lah. Kalau buat juga berdosa. Apa dia? Jangan kamu jadi seperti orang yang nasullah, lupa Allah. Kenapa? Apa kesan dia bila kita lupa Allah? Ini nak beritahu, bila kita lupa pada Allah, kita sangat zalim pada diri sendiri. Iaitu fa'ansahum. Lalu Allah melupakan mereka tentang apa? Diri mereka sendiri. Allah jadi mereka lupa pada diri sendiri. Ada tak orang lupa pada diri sendiri? Ada tak? Ada ke tak? Saya lupalah pada saya. Ada? Tak ada kan? Apa maksud lupa pada diri sendiri? Ada ramai tak perasan ni? Antara kezaliman yang paling bahaya, paling besar ialah dia lupa pada diri sendiri. Okey, saya bagi contoh. Dia ada penyakit, doktor bagi ubat, dia lupa nak makan ubat. Bahaya tak untuk dia? Dia sebenarnya bila lupa nak makan ubat, sebenarnya dia lupa untuk jaga dirinya sendiri. Betul tak? Dia perlu makan, tapi dia lupa makan. Bahaya tak bila lupa makan? Sebab apa bahaya? Boleh membawa kepada mati. Okey. Tapi bila dia lupa Allah, Allah jadikan dia lupa untuk buat persiapan ke akhirat. Bahaya tak? Lupa nak salat sunat, lupa nak zikir, lupa nak baca Quran, lupa nak bangun malam, kan? Lupa nak baca doa-doa bila hujan, semua lupa. Bahaya tak? Tapi orang macam ni rasa tak diri dia dalam bahaya? Tak. Bila terlupa kunci kereta, dia rasa tak bahaya. Bila terlupa telefon, rasa tak bahaya. Oh, dah terbalik dah. Sebab apa? Dalam kepala dia, dunia. Betul kan? Kita kalau terlupa zikir pagi, dengan terlupa telefon, mana yang kita kelang kabut? Terlupa? Itu zalim pada diri sendiri. Yang tak patut. Kalau kita terlupa telefon dah hilang, mati tak? Tapi kalau terlupa zikir, mati tak hati kita? Mati. Sebab tu Allah tak kata. Allah tak kata, bila kamu lupa Allah, sempit rezeki kamu tak. Sempit rezeki bukan musibah. Bila kamu lupa Allah, Allah jadikan kamu lupa untuk buat persiapan selepas mati. Bila datang kematian, terkejut. Ya Allah, amalan tu tak buat, amalan ni tak buat, malaikat maut dah datang. Boleh? Okey. Jadi Allah kata, kamu sangat zalim. Sebab apa? Allah bagi semua yang kamu nak. Dan sehingga kamu tak mampu nak menghitung, jauh lagi nak mensyukuri. Tapi akhirnya kamu zalim. Akhirnya kamu kufur nikmat. Sangat-sangat zalim. Kita semakin bagi banyak nikmat pada anak, dia semakin lupa pada kita. Kan? Semakin bagi telefon canggih, semakin panggil tak dengar. Okey tak anak kita tu? Okey tak? Dulu sekejap je telefon kan, sebab dah ada game kan. Lepas tu ada game sekarang, sampai berapa jam dah? Okey? Sebab tu Allah kata sebenarnya kebanyakan manusia
tak bersyukur. Jadi syukur, apa makna syukur? Syukur ialah syukur, asyukru ta'atu al-mun'im. Syukur kepada nikmat yang banyak ni ialah dengan kita mentaati mun'im, makna pemberi nikmat, iaitu Allah. Jadi nak tahu kita bersyukur atau tak, dalam satu hari berapa jam kita taat pada Allah, kita zikir pada Allah. Kalau 1 jam, hanya kita bersyukur 1 jam, 23 jam kita kufur. Sebab itulah cuba buka surah Sabah. Surah Sabah ayat 13. I'malu. Ayat ni panjang, saya ambil bahagian akhir. I'malu ala Dawud. Betul ke? Ke salah? Salah? Tak ada ayat tu. Bahagian akhir, betul? I'malu ada kan? Ala Daud ada? Ada. Bahagian tu. I'malu ala Daud, kemudian syukra kan? Syukran. Lepas tu? Wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Tadi kita kata apa? Syukur, apa makna dia? Taat pada perintah Allah. Okey. Ayat ni menjelaskan lagi makna syukur. Allah kata pada siapa ni? I'malu. Beramallah kamu. Beramallah ikut perintah Allah. Siapa Allah perintah pada siapa ni? Ala makna keluarga Daud. Makna Nabi Daud, anak dia, cucu dia, menantu dia. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Maknanya kalau orang tanya, apa makna syukur? Beramal, amal soleh. Apa makna syukur? Beramal soleh. Dan bila kita beramal soleh, itulah tanda kita syukur. Bila kita termenung je fikir, pagi besok nak makan kedai mamak yang mana pula? Syukur ke tak? Syukur ke tak? Tapi kalau dia kata, semalam aku makan kedai mamak, aku tak baca doa. Besok aku kena pastikan baca doa. Syukur tak? Syukur. Kita berfikir untuk mentaati Allah. Boleh ke? Kemudian Allah bagi tahu. Kesimpulannya apa? Ramai syukur ke? Sedikit yang syukur. Allah kata qalilun wa qalilun, dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang syukur. Maknanya dalam banyak-banyak manusia ni, termasuklah jin, yang syukur hanya sikit je. Habis yang banyak apa dah? Ya banyak zalumun kafar. Okey, yang sikit ni siapa? Yang sikit ni agak-agaklah berapa peratus? 1/1000. Kan? Ada hadis sahih. Allah kata di akhirat besok pada Nabi Adam, keluarkan sekelompok manusia, bawa ke neraka. Nabi Adam tanya berapa? Iaitu daripada 1000, keluarkan 999 masuk neraka. Mana seorang je yang masuk? Seorang itulah qalil. Daripada 1000, seorang je. Dia ada dua. Ada satu ayat lagi. Wa qalilun ma tashkurun. Saya tengok ayat apa ni? Cuba tengok perbezaan. Allah nak bagi tahu dua jenis. Satu, qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang syukur. Yang bawah, sedikit sekali apa yang kamu syukur. Beza tak antara dua ayat ni? Beza apa dia?
Apa beza dia? Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Yang bawah, sedikit sekali yang kamu bersyukur. Apa dia? Cuba. Cuba. Yang ayat bawah tu dia menunjukkan untuk diri kita sendirilah. Yang atas? Yang atas tu menunjukkan kepada kumpulan manusia ni yang Tapi kita manusia juga kan? termasuk kita lah. Daripada Tak apa. Yang penting ada percubaan. Siapa nak pergi? Yang bawah tu nikmat yang kita syukur tu sedikit daripada nikmat yang Allah bagi Tuhan. Yang atas? Yang atas perlukan manusia bersyukur sangat sedikit. Yang ni atas ni kepada kumpulan manusia. Yang bawah ni kepada individu. Okey, saya bagi contohlah. Dalam 1000 orang yang bersyukur, seorang saja bersyukur kan? Okey? Ni sedikit sekali daripada hamba-Ku yang ramai ni yang bersyukur. Sikit, iaitu seorang. Okey. Yang seorang pula berapa banyak nikmat tapi dia bersyukur sikit sahaja. Betul? Boleh faham? Maknanya ada tak orang yang akan mensyukuri lengkap syukurnya pada Allah? Tak mungkin. Sebab itulah orang yang paling bersyukur siapa? Orang yang paling bersyukur sejak Nabi Adam sampai kiamat. Rasulullah kan? Okey. Dia antara Rasulullah dengan kita lah. Yang mana Allah bagi nikmat lagi banyak? Yang mana lagi banyak? Allah bagi Nabi ke ataupun kepada kita? Adik? Adik mungkin tak berapa banyak lagi. Ayah mak dah lama hidup kan? Yang mana lebih banyak? Allah bagi nikmat kebendaan kepada Nabi dengan Allah bagi nikmat pada kita. Mana lebih banyak? Kita. Tapi siapa yang lebih banyak bersyukur? Kita lagi zalim. Nikmat lagi banyak tapi lagi kurang bersyukur. Boleh? Sebab itulah salah satu lagi tanda kita ni sangat-sangat tak bersyukur. Tanda kita sangat-sangat tak bersyukur apa dah? Kita dah nikmat banyak tapi minta tambah lagi nikmat. Yang lepas belum penuh syukur tapi minta tambah lagi. Dia panggil apa tu? Ya Allah, rezeki aku dah cukup tapi boleh tak tambah? Kalau Tuhan tanya apa? Yang lepas dah cukup tak syukur. Kan? Sebab itulah Nabi satu hari dalam hadis sahih daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi duduk atas satu tikar. Tikar ni kalau tempat kita dia panggil tikar mengkuang kan? Mengkuang kan? Kalau di zaman Nabi tikar tu daripada pelepah tamar lah. Okey? Bila Abdullah bin Mas'ud datang, Nabi baring, kemudian lepas tu Nabi bangun. Bila bangun, Abdullah bin Mas'ud tengok belakang Nabi ada bekas, kesan tikar tu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, lau ittakhazna laka wata'an." Nak tak kami ambil untuk kamu satu pelapik yang lagi baik daripada yang kamu duduk? Kan? Nabi tak minta, sahabat yang nak bagi. Apa jawapan Nabi? Siapa tahu jawapan Nabi? Kita kalau ada rumah kita sofa kan, adalah terkoyak sikit. Lepas tu ada datang saudara kita yang kaya, nak tak saya tukar ke sofa ni? Kita jawab apa? Lama dah saya tunggu kan. Tapi tengok apa jawapan Nabi. Siapa tahu apa Nabi jawab? Benda-benda macam ni, sepatut kita dengar daripada kecil lagi. Barulah jelas matlamat hidup kita dan barulah kita tak terpesong. Kalau tak kita duk kejar dunia, tapi kita semakin kufur. Lagi banyak dunia dapat, lagi kita tak bersyukur. Betul kan? Jadi siapa tahu Nabi jawab apa? Tak tahu kan? Soalan dia, kenapa tak tahu? Dia Nabi kita dan kita sambut keliharian dia setiap tahun. Tapi kenapa tak tahu cerita dia?
Kalau saya cerita tanya pasal pemain bola ke artis, tahu kan? Tahu tak tahu? Kenal tak Da'i Said? Kenal? Sebab matlamat kita nak kepuasan kan. Jadi yang tak perlu tahu pun kita tahu. Yang perlu tahu, kita tak tahu. Okey, Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis tu. Ma'ana mali walid dunia. Wama ana wama misli wa mislud dunya illa karakibin istazalla tahta syajarah faraha summa tarakaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita terjemah. Nabi jawab apa bila Abdullah bin Mas'ud nak tawarkan, nak bagi hamparan yang lagi selesa lah. Tak salah kan? Tak salah. Tapi dengar jawapan Nabi. Mali walid dunia. Apalah kaitan aku dengan dunia? Ha? Kemudian Nabi kata, wa ma misli, tidaklah perumpamaan aku dan perumpamaan dunia illa kecuali seumpama karakibin. Rakibin seumpama orang yang musafir. Istazallah, yang berteduh sekejap tahta syajarah, di bawah pokok. Lepas tu faraha, berteduh sekejap. Lepas tu raha, dia pergi. Semma tarakaha, kemana dia tinggalkan pokok tu. Apa maksud dia? Jadi kamu nak bagi hamparan kan? Tak salah, tapi aku nak bagi kamu faham. Apa dia? Dunia ni bagi aku macam seorang yang musafir. Nak ke mana? Nak ke syurga. Kemudian dalam perjalanan tu dia penat. Adalah satu pokok, dia berhenti sekejap untuk ambil rahat, untuk meneruskan ke destinasinya yang terakhir, ke syurga. Maknanya berhenti rahat sekejap. Perlu tak selesa sangat? Tak perlu. Boleh faham? Tapi kadang-kadang kita hidup kat dunia ni macam selesa tu macam nak hidup berapa tahun? Lepas tu persiapan kita dalam kubur, tak ada persiapan. Bila kita nak bersiap untuk rumah dalam kubur? Tilam tak ada, katil tak ada kan, bilik air tak ada. Bila kita nak bersiap? Yang tu bukan 70 tahun, dalam kubur mungkin 1000 tahun. Lepas tu pada mahsyar pula 50,000 tahun. Lepas tu di akhirat kekal abadi. Tapi persiapannya tak macam kita bersiap untuk dunia. Boleh? Jadi dunia ni bagi Nabi umpama adalah pokok. Duduk berehat sekejap. Jangan bermewah-mewah. Boleh tak boleh? Boleh ke? Tak boleh ke bermewah-mewah? Bukan tak boleh. Kalau yang dunia sekejap kamu bermewah, maka di akhirat kamu kena buat lebih daripada itu. Sebab akhirat kekal. Betul tak? Tapi sekarang macam tak seimbang. Betul tak? Kalau untuk dunia keluar pagi balik petang. Macam-macam. Besar, mewah. Tapi bila di akhirat, ringkas, simple. Solat sekejap, baca Quran sekejap. Sedangkan itu untuk yang kekal abadi. Okey? Dan sebab itulah Nabi banyak habiskan masa apa? Nabi, orang nak bagi hamparan yang selesa, Nabi tolak. Dan Nabi, rumah Nabi kecil tak? Dan Nabi, bila kecil tu, diriwayatkan bila datang tetamu, sebab rumah Nabi sempit, isteri Nabi terpaksa duduk kat luar. Pasang kemah, isteri Nabi duduk kat luar. Sebab apa? Bagi ruang pada tetamu. Dan kalau malam Nabi solat, isteri Nabi duduk kat depan. Kan? Nabi sujud, Nabi angkat kaki Aisyah. Sebab apa? Rumah tu sempit sangat. Tapi Nabi renovate tak rumah dia? Berapa kos dia? Kenapa? Dia manusia paling mulia. Kenapa? Kita kena faham.
Sebab dia ikutan kita. Kan Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah ikutan terbaik. Bila kamu tak jadikan dia ikutan terbaik, kamu tak mungkin jadi baik. Kadang-kadang saya sedih tengok, rumah dah besar, renovate lagi. 5 bilik, duduk sebilik je. Lepas tu sebilik pula besar, tapi duduk atas katil je, bukan duduk berguling satu bilik. Lepas tu bilik air pula besar. Bilik air tu boleh buat 5 bilik air orang miskin. Bila masuk bilik air yang besar, dia duduk kat mana? Atas mangkuk tu je, bukan duduk seluar bilik air. Rugi tak hidup? Kalau dia ada bilik air besar, dia pusing satu bilik air tu, baru buang. Baru buang air besar, okeylah kan. Nak bagi tahu manusia, kalau bab dunia dia sanggup buat apa saja. Dan sebab itulah ada hadis sahih. Saya jangan salah faham. Saya nak beritahu apa yang Nabi dan para sahabat buat. Dalam satu hadis sahih Nabi kata, "Ittala'tu ala al-jannah." Aku tengok dalam syurga, kebanyakan mereka orang miskin. Kebanyakan mereka orang miskin. Hadis sahih. Dan satu lagi hadis, Nabi kata, orang miskin akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Kenapa? Sebab orang miskin tak banyak hisap. Allah tak tanya, kenapa renovate rumah? Sebab dia orang miskin tak pernah renovate rumah kan? Allah tak tanya, kenapa bilik kamu 5, duduk satu je? Sebab orang miskin satu bilik pun tak ada. Tapi orang kaya, banyak harta, lagi banyak kena soal. Bolehkah? Dan Nabi kata, aku tengok juga dalam neraka, tadi yang paling ramai orang fakir. Yang kedua, yang paling ramai pula, ini yang dalam syurga, yang paling ramai orang miskin. Tapi bila Nabi tengok dalam neraka, yang paling ramai, wanita pula. Wanita pula. Sebab apa? Sebab Nabi beritahu, sebabnya ialah wanita ni suka takfurna al-ashir, suka mengingkari suami. Bila suami buat silap satu, macam dia anggap suami tak pernah buat baik. Abang tak pernah buat baik. Rumah tu suami dia yang beli. Lepas tu yang kedua, Nabi kata perempuan ramai nak masuk neraka sebab taksurna al-la'na. Perempuan ni banyak melaknat. Cakap-cakap sikit, wallahi, wallahi, padahal bohong. Betul ke? Betul ke tak? Mesti betul lah Nabi cakap, bukan saya cakap. Jadi ayat ni memberi peringatan pada kita ni. Allah kata apa? Allah bukan nak bagi tahu nikmat Allah banyak. Tak, Allah nak bagi tahu ramainya manusia zalum dan kafar. Dan sebab itulah Nabi dengan nikmat yang sedikit itulah, Nabi lah orang paling banyak bersyukur. Dan tak dia apa makna syukur? Subhanallah. Apa Nabi buat? Untuk mensyukuri nikmat Allah yang pada zahirnya kecil je. Tapi sebenarnya nikmat paling banyak pada Nabi. Sebab nikmat yang sebenar bukan material. Nikmat yang sebenar ialah Allah lantik dia sebagai Rasul. Nikmat yang paling banyak ialah Allah jadikan Nabi sebagai penyebab semua orang masuk Islam sebab Nabi. Kalau 1 bilion masuk Islam, semua Nabi dapat pahala. Apa tadi? Macam mana Nabi mensyukuri nikmat Allah? Yang pada zahirnya kecil je, sikit je. Nabi buat apa? Kita nak tahu kan, syukur yang terbaiknya apa dia? Nabi korbankan, kan syukur tadi mana mentaati Allah kan? Nabi korbankan hidupnya pagi, petang, siang, malam untuk buat yang Allah suruh je. Tak ada untuk diri dia. Allah kata pergi berhijrah, kena maki, makilah. Allah kata pergi sekarang, kena baling batu, pergi. Jadi semua hidup Nabi taat pada Allah. Itulah syukur. Dan tak cukup dengan itu, Nabi siang berdakwah, siang berjihad, malam pula Nabi solat malam. Bila solat malam pula, bukan sekejap, bukan 10 minit, bukan setengah jam, bukan 1 jam, sebahagian besar malam. Sampai bengkak kaki. Sehingga Nabi kata apa? Bila Aisyah tegur, kenapa kamu solat malam? Kamu tak ada dosa pun. Kamu ahli syurga. Tak payah bangun malam. Yang patut bangun malam tu, yang orang yang banyak dosa tu. Jadi apa perlu kamu solat malam sampai bengkak kaki? Apa jawapan Nabi? Afala akunu
'abdan syakura. Aku solat malam bukan sebab nak diampunkan dosa. Nabi memang dah diampunkan dosa dia. Tak ada kaitan langsung dengan dosa bila Nabi solat malam. Tapi kaitannya ialah afala akunu, aku nak menjadi hamba yang banyak syukur. Walaupun Nabi banyak syukur, masih tak mampu menghitung nikmat Allah. Kan? Subhanallah, syukur kita apa dia? Syukur kita apa dia? Rumah dah besar kan, bilik pun banyak, bilik air pun besar. Tapi bila solat malam, bengkak tak kaki? Bengkak ke? Buka mata sebab tidur, bukan sebab bangun. Betul, betul. Jadi malam kita banyak habis dengan seronok tidur. Kita kufur nikmat. Dengan dosa banyak, ibadat sikit pun tak bangun malam. Okey? Kemudian saya nak beritahu, syukur ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis ni, 3 rukun ni, 3 rukun syukur. Siapa yang ada 3 rukun syukur, barulah dikatakan syukur. Kalau ada satu je, belum syukur. Rukun syukur. 1, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Okey. Ada 3 rukun ni barulah kita dipanggil syukur. Kalau contohlah, kita ada 3, yang nombor 3 je. Kita solat, kita puasakan, tapi dalam hati kita tak bersyukur. Macam mana syukur dalam hati? Iaitu kita yakin sepenuhnya semua nikmat yang kita dapat, sihat ke, dapat anak ke, dapat isteri ke, dapat kereta ke, dapat duit ke, semua tu adalah 100% daripada Allah. Kalau kita rasa ini usaha aku, kufur. Kenapa kamu dapat buat rumah besar? Ini kerja keras saya, kufur. Berapa ramai yang tak kerja keras, Allah boleh bagi rumah besar? Kan? Boleh? Sikit je kita rasa daripada usaha kita, penat lelah kita, habis. Okey. Yang kedua, syukur dengan lidah. Kita sebut Alhamdulillah. Sebab itulah orang yang bersyukur dengan lidah ni, mulut dia sentiasa keluar Alhamdulillah. Allah bagi nikmat, Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah bagi musibah, Alhamdulillah. Syukur dengan lidah. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tak pernah keluar, aduh, mengapa, kenapa tak macam ni, tak ada. Dan kalau dia dah sebut, Allah sebut dalam surah apa ni? Yang syukur dengan lidah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah apa ni? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah apa dia? Kuat sikit. Surah Ad-Duha. Betul? Ayat awal ke tengah? Hujung sekali ya? Hujung betul. Okey, cuba terjemah. Nama surah dah betul. Kedudukan ayat dah betul. Tengok makna dia pula. Wa amma, cuba terjemah. Wa amma dan amma apa dah? Adapun. Kalau amma adapun, bi ni'mati, dengan nikmat Allah. Dengan nikmat Tuhan engkau, fahaddis. Maka hendaklah hadis. Apa makna hadis? Apa dah? Sebut. Okey, macam mana sebut? Ini kalau belajar bahasa Arab, ini fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Perintah menunjukkan wajib. Wajib sebut.
Macam mana sebut tu? Kalau tak sebut, berdosa. Adik, hafaz surah ni kah? Hafaz sunat, faham wajib. Macam mana? Hafiz? Sebut macam mana? Aku dah beli kereta baru. Sebut sorang-sorang. Orang kata tak betul pula kan? Sebut. Contohlah kalau orang tanyakan, macam mana kamu boleh dapat beli kereta mahal ni? Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu shalah. Ini semua daripada Allah. Sama dengan apa yang dalam hati. Sebut. Kita sebut pada orang bila perlu, bila orang bertanya, dan bukan kerana bermegah, tapi kita nak kembalikan nikmat tu kepada Allah, bukan sebab kelebihan aku. Ini bapa aku punya, bapa aku memang kaya pun. Ini baru 2 biji dia bagi, besok dia bagi lagi sebiji. Kufur. Kufur. Boleh kah? Silat sikit je, kufur. Tapi biasa kalau orang tanya kita lah, macam mana kamu boleh berjaya? Kita jawab apa? Biasa jawab apa? Macam mana adik dulu boleh SPM 9A? Biasa adik jawab apa? Cuba berlakon sikit. Biasa jawab apa? Sebab sungguh-sungguh kan? Itu dah kufur tu. Mesti kembalikan semua nikmat kepada Allah. Ada tak orang yang bersungguh-sungguh tak dapat 9A? Ada? Ada. Maknanya, dapat 9A bukan kerana bersungguh-sungguh. Kalau betul kerana bersungguh-sungguh, semua yang bersungguh mesti dapat 9A. Macam mana kamu boleh jadi kaya? Sebab saya bekerja keras. Tak betul. Berapa ramai yang tak bekerja keras? Nabi Yusuf, kan? Dia jadi apa akhir sekali? Jadi apa? Menteri kan? Dia bekerja keras ke? Bekerja keras apa? Banduan. Dia duduk dalam penjara je, betul tak? Tapi akhirnya, yang bekerja keras nak bunuh dia siapa dia? Abang-abang dia. Tapi akhirnya siapa jadi menteri? Yang dipenjarakan. Cuma jangan salah faham. Ustaz macam tu tak payah bekerja keras. Tak. Kita bekerja sebab Allah suruh. Tapi bila dapat rezeki, bukan sebab kerja. Allah boleh bagi. Boleh faham? Jadi cakap, kamu ni sihat. Kenapa ni? Cakap. Allah yang bagi. Saya exercise tapi belum tentu Allah bagi. Ramai orang exercise, tumbang je. Sebab Allah nak bagi saya sihat. Sebab tu saya kena gandakan syukur saya. Ini yang kedua. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Apa dia? Kita gunakan semua nikmat yang Allah bagi pada kita untuk mentaati Allah. Allah bagi mata kan? Syukur mata apa dia? Buat yang Allah reda je. Kadang-kadang kita rasa benda baik, orang kata baik, tapi Allah tak reda. Kan? Tengok apa? Tengok drama Tanah Kubur kan? Orang kata bagus, ada pengajaran. Allah tak reda. Sebab apa? Sebab dalam drama tu ada pelakon yang buka aurat. Allah reda tak? Tak. Ada yang berpeluk tanah kubur. Yang kisah betul-betul berlaku, kisah Nabi Yusuf, dia tak nak tengok. Kan? Boleh faham? Kita mata ni 24 jam Allah bagi terang. Nampak kan? Dalam 24 jam, berapa jam kita guna untuk tengok kebesaran Allah, tengok Quran? Berapa jam? Adik berapa jam, adik? Tak jawab je, adik. Kalau tak jawab sekarang, kena jawab juga dalam kubur. Jadi jawab sekarang sebelum disoal dalam kubur, biar tak lepas kat dunia, jangan tak lepas di akhirat. Betul? Baguslah anak. Bagus. Ini kewajipan kita ni. Bawa anak ke agama, faham agama. Wajib. Hantar sekolah, sunat. Berapa ramai yang sebab hantar sekolah lah dia lagi tak kena akhirat. Okey. Dalam satu hari, mata adik ni tengok Quran dengan tengok telefon. Mana lebih banyak? Tengok telefon. Tengok telefon berapa jam? Tak apa. Yang lainnya tak tahu siapa dia, adik. Itulah tadabbur. Tadabbur ialah nak baiki diri kita.
Kalau kita tak rasa Quran ni tuju pada kita, Quran nak rawat kita, itu bukan tadabbur. Okey, berapa jam? Dan tengok telefon. Agak-agak lah. Dalam satu hari. Yalah, satu hari tengok telefon je. Kadang-kadang orang lepas bagi salam, zat tengok telefon. Sebab apa? Sebelum bagi salam, dia fikir dah. Ada mesej masuk tadi tu. Habis. Ustaz. Boleh dek? Bukan adik je, semua macam tu. Kan? Jadi bila mata kita banyak tak guna untuk tengok kebesaran Allah ataupun tengok Quran, kufur. Zalumun kafar. Telinga, kan? Ini yang ketiga ni. Syukur dengan anggota badan. Guna semua anggota badan kita untuk mentaati Allah. Telinga ni berapa jam kita dengar benda yang baik. Dengan tadabbur Quran sejam setengah, kan? Itu pun dah lebih sejam setengah, dah bagi isyarat. Ustaz, masa dia cukup. Tapi kadang-kadang kita dengar benda lain, muzik, lagu, kan? Ya Allah, berjam-jam. Kufur. Okey? Dan kata Imam Syafi'i, kita bersyukur pada Allah. Sebenarnya bila kita dapat bersyukur pada Allah, iaitu tiga-tiga ni kan. Hati kita yakin semua nikmat Allah bagi. Kemudian mulut kita puji Allah, kembalikan nikmat kepada Allah. Anggota badan, kita pun nak bersyukur dengan semua nikmat, kita nak tambah lagi ibadat kita. Sebenarnya bila kita dapat bersyukur pada Allah dan kita tambah ketaatan, sebenarnya itu nikmat yang baru. Nikmat apa? Nikmat dapat bersyukur. Bila nikmat dapat bersyukur, kena syukur pula dengan syukur tu. Boleh faham? Akhirnya apa? Kita tak boleh berhenti bersyukur. Setiap kali bersyukur, dah dapat nikmat. Nikmat apa? Sebab Allah bagi hidayah, aku dapat bersyukur. Dah itu nikmat. Bolehkah? Okey, kemudian, wa izqala. Satu lagi saya nak sebut. Semua masalah manusia ni apa punca dia? Masalah hati, masalah keluarga, masalah kewangan, masalah COVID-19, masalah macam-macam masalah. Puncanya apa? Tak? Ada dalil? Ada dalil tak? Semua masalah ni sebab tak bersyukur. Kalau bersyukur, settle semua masalah. Ada dalil? Ada, cuma adik tak tahu. Buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa 148. Surah An-Nisa 148. Kan. Coba baca lagi. Takut betulkan nombor 184. Kau tak sampai 184. 148 tak ada? Dia ayat dia macam ni. Ma yaf'alullah bi'azabikum. Ada? 147, sorry, silap. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allah syakiran aliman. Oh, kalau kita tadabbur, kita faham ini, rasa seronok je, macam dapat syurga dah. Apa dia? Ma yaf'alullah, Allah tidak akan ma yaf'alullah. Kenapa Allah nak lakukan azab kepada kamu? Ataupun tidak ada sebab Allah nak mengazab kamu, tak ada sebab. Bila tu? In syakartum, sekiranya kamu syukur. Sekiranya kamu syukur, iaitu apa tadi makna syukur?
Sekiranya kamu taat pada Allah, kamu beramal soleh, tak ada sebab Allah nak mengazab kamu. Dan kamu beriman kepada Allah. Mana syukur mesti disertai dengan iman. Kalau tak pada Allah tapi tak ada iman, tak ada guna. Boleh faham ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Semua masalah manusia azablah, kan? Hidup sempit, dada sempit, duit tak cukup, masalah isteri, masalah anak, masalah mak bapak, bercerai-berai apa semua, kan? Semuanya puncanya ni, tak bersyukur. Sebab tu Allah tanya, apa sebab Allah nak azab kamu kalau kamu bersyukur? Tak ada sebab. Maknanya kalau kamu bersyukur, hilang semua masalah. Boleh faham? Macam ni lah kita beritahu anak kita, kita suruh dia solat, dia solat. Kita suruh pergi sekolah, dia pergi sekolah. Kita kata balik rumah mengaji Quran, dia mengaji Quran. Lepas tu dia tanya kita, ayah nak pukul saya ke? Kita berjawab, tak ada sebab ayah nak pukul, sebab kamu taat pada ayah. Boleh faham tak? Kenapa nak pukul? Yang pukul-pukul ni siapa? Bila tak dengar cakap. Begitu juga Allah azab manusia bila tak dengar cakap. Semua yang ada masalah sebab tak dengar cakap Tuhan. Ada seorang jumpa saya, banyak sangat masalah. Dia kata ada masalah rumah tangga lah, bercerai apa semua. Lepas saya tanya, abang sendiri solat cukup tak cukup? Diam, cukup. Tak payah cerita lah pasal anak, pasal isteri, tak payah cerita. Cerita pasal diri abang. Solat tak cukup. Bila kamu tak syukur pada Allah, itulah balasannya, itulah azabnya. Kan? Lepas tu, lepas beberapa dia call saya. Ustaz, saya tak tenang lah lepas asar. Saya bertanya, dah solat asar ke belum? Belum. Ambil wuduk pergi solat asar. Kesian. Ni, percayalah, semua azab berpunca tidak. Bila kamu bersyukur, Allah kata, tak ada sebab aku nak bagi masalah pada kamu. Boleh faham? Dan ini lagi menghiburkan. Wa kana Allahu syakiran. Dan Allah adalah syakir. Apa makna? Yang kita biasa dengar, yang bersyukur Allah ke kita? Yang biasa kita dengar. Kita ke Allah yang bersyukur? Kita. Okey, dalam ayat ini adalah Allah yang mensyukuri dan aliman yang maha mengetahui. Dalam ayat ini siapa yang bersyukur? Allah. Apa maksud Allah bersyukur? Kalau kita bersyukur, maknanya taat pada Allah. Okey, kalau Allah bersyukur pada kita, apa maksud? Apa dia? Ya Allah. Dahlah, kita bersyukur, tak ada masalah. Allah syukur lagi pada kita dengan menambah nikmat. Ya Allah. Sama dengan ayat yang kita dah belajar, surah Ibrahim. Allah kata apa? La'in syakartum. Ni ramai orang hafal ni. La'in syakartum la'azi. Janji Allah kalau kita belajar bahasa Arab. La'in syakartum, la harfu taukid. Nun harfu taukid. Apa makna? Kalau kamu bersyukur, pasti sesungguhnya aku akan tambah. Ya Allah. Ini samalah ni. Bila kamu bersyukur, kat dunia tak ada azab, tak ada masalah. Lepas tu, Allah akan tambah lagi pahala. Boleh ke? Dia kalau mak bapak kita cakap kan, kalau kamu dengar cakap ayah, ayah akan bagi duit. Kita semakin taatkan, semakin lawan. Pergi sekolah, balik bagi RM10. Besok rajin tak? Lepas tu balik maghrib baca Quran. Bagi pula RM20. Malam besok baca lagi tak? Kan? Betul tak? Betul dek? Tapi jangan mimpi ayah tak akan buat macam tu. Tapi Allah buat tak? Bila salat, Allah akan tambah lagi. Bila baca Quran, Allah tambah. Bila tadabbur, Allah tambah. Allah buat tak? Tapi kenapa manusia malas? Ini janji Allah ni. Pasti sesungguhnya aku akan tambah. Kenapa manusia malas bersyukur? Sebab apa?
Tak nampak apa? Tak nampak apa? Balasan syukur tu. Tapi adik solat tak? Solat. Solat sembah siapa? Allah. Allah nampak tak? Nampak tak? Tak nampak kan? Habis kenapa solat? Tengok cara kita berfikir. Bila bab pahala kita kata sebab tak nampak, sebab tu tak semangat. Tapi Tuhan yang tak nampak itulah kita sembah dia. Tapi Tuhan yang kita sembah itulah yang kita tak percaya pada janji dia. Betul tak? Berapa banyak yang Allah janji dalam Quran kita tak percaya. Tapi yang tu yang kita solat 5 kali sehari. Logiknya, bila kita sembah dia, maknanya kita percaya semua janji dia. Betul tak? Satu, tak ada masalah. Yang kedua, Allah tambah. Kita kadang-kadang belajar agama, tapi mindset kita sama dia orang tak belajar agama. Apa dia? Kalau nak rezeki lebih, formulanya apa? Kalau nak rezeki lebih, formula kita apa dia? Apa dia? Kerja keras. Betul tak? Tapi bercanggah tak dengan Quran? Allah kata, kalau nak rezeki lebih, tambah taat, bukan tambah kerja. Betul? Boleh tak? Kita nak rezeki lebih, tambah buat part time, buat OT kan. Duit tambah, tapi lagi masalah bertambah. Sebab itulah Nabi dan sahabat kerja relax je. Kalau bab dunia, relax je. Tapi kalau bab akhirat, mati-matian. Okey? Masa dah habis lah. Dah habis kan? Cukuplah. Walaupun satu ayat, tapi sebenarnya banyak ayat kan? Satu, surah Ibrahim ayat 34. Yang kedua, surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 147. Lagi? Yang ketiga? Surah Wad-Duha kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Yang keempat? Sabah ayat 13 kan? Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Yang kelima? Ayat apa tu? Ayat 19. 5, 6, 7 ayat kan? Subhanallah. Rasa lega tak bila kita dapat faham apa Allah cakap? Rasa lega tak? Lega. Okey. Saya nak tambah satu je ni. Allah syakir. Allah akan menambah bila kita bersyukur. Tapi Allah tambah satu lagi sifat dia. Aliman. Maha mengetahui. Apa kaitan maha mengetahui dengan bersyukur? Apa dia? Bukan juga. Kaitan alim dengan syakir. Syakir makna Allah bayar gaji lah. Allah bayar. Semakin kita taat, semakin Allah tambah gaji kita kan. Tiba-tiba Allah kata, Allah maha mengetahui. Ya Allah, maksudnya, kita kadang-kadang kita bekerja dengan orang. Ada bos kita tak nampak kita buat kerja. Dia pun tak bagi allowance. Sebab apa? Saya tak nampak. Kadang-kadang kita buat kerja office kat rumah. Tapi tak ada bukti, dia tak bagi allowance. Betul tak? Tapi apa saja kita buat dalam mentaati Allah, Allah semua tahu tak? Jangan kedekut. Jangan pilih yang besar. Yang kecil ke, yang waktu malam ke, seorang. Buat semua, Allah akan balas. Sebab Allah ahli iman. Tak ada satu amalan yang sia-sia terlepas macam tu. Boleh? Okey, cukup setakat ayat 34. Kalau kita boleh memanfaatkan rumah besar untuk kebaikan, contohlah, kita panggil saudara mara, kita buat kelas kat rumah kan. Panggil sepupu kita, pakcik kita kan, buat makan, buat tazkirah. Rumah besar kan. Okeylah. Jadi, walaupun rumah besar, dan masa kita beli, kita tak fikirkan. Tapi ada masih tak peluang untuk kita gunakan rumah tu untuk mentaati. Ada. Kalau boleh, panggil keluarga buat kelas. Kelas khas untuk family. Satu besar, satu nikmat yang besar tu. Kan? Buat makan sekali-sekala. Ataupun kita buat kelas. Kan? Panggil budak-budak kampung tu, sekali seminggu kita buat kelas tadabbur, surah-surah pendek. Buat di rumah. Dapat pahala. Kan?
Lepas tu kalau ada apa ni, orang nak datang ke, nak menyewa ke, kita sewakan. Kalau boleh lah, kalau kan. Tapi kalau semua tak dapat, tak ada pilihan, kita perlu jual lah. Kan? Sebab buat apa kita rumah besar tapi hati tak tenang, nanti kena soalkan. Okay. Saya nak sebut satu hadis. Nabi, satu hari, Nabi keluar tengah hari. Saya pernah cerita ni dalam hadis sahih. Nabi keluar tengah hari dalam keadaan perut lapar. Kan? Kemudian jumpa pula Abu Bakar. Ini orang-orang yang hebat ni di atas sebuka bumi Allah. Nabi, Rasul yang terbaik kan. Tapi keluar rumah perut lapar. Sebab apa tak ada makanan kat rumah? Jumpa pula Abu Bakar, orang yang hebat juga, pengganti Rasulullah. Perut lapar juga. Kemudian jumpa pula Umar. Umar pula orang yang hebat, yang kedua selepas Abu Bakar. Perut lapar juga. Jadi Nabi tanya Abu Bakar dan Umar, kenapa kamu keluar di tengah-tengah hari ni? Abu Bakar kata, kami keluar sebab kelaparan. Kat rumah tak ada makanan. Kaya tapi lapar. Umar pun jawab sama, aku keluar sebab lapar. Tiga-tiga tokoh hebat manusia keluar rumah lapar. Kita tak hebat sangat kan, tapi tak pernah keluar rumah lapar. Kemudian Nabi beritahu, aku keluar pun sebab kamu keluar, iaitu sebab lapar. Nabi pun kata, jom kita pergi rumah seorang sahabat Ansar. Pergi, kemudian Nabi pergi rumah tu, suami dia tak ada. Nabi tanya, mana suami kamu? Suami aku keluar cari air, kan? Dia pun silakan masuk, Nabi masuk. Lepas tu suami dia balik, suami dia kata apa? Inilah hari yang paling nikmat dalam hidupku, iaitu tetamu yang hebat datang ke rumahku. Kemudian dia hidangkan makanan, sembelih kambing apa semua. Lepas tu Nabi, Abu Bakar, Umar dah makan, semua makan. Lepas makan, Nabi ingatkan, Nabi bagi tazkirah. Nabi kata kepada Abu Bakar dan Umar, ingat, kita bertiga keluar dalam keadaan perut kosong. Tapi Allah dah tetapkan rezeki kita di rumah ni dan kita dah kenyang. Tapi ingat, satu tanggungjawab yang besar. Setelah kita keluar, perut lapar dan sekarang kita kenyang. Ingat, ada satu tanggungjawab besar. Apa dia? Summalatus alunna yawma idzin anin naim. Kemudian pasti Allah akan bertanya kita semua, nikmat yang kita dapat ni, adakah kita mentaati, mensyukurinya? Jadi apa yang Nabi dan sahabat takut? Takut lapar ke? Takut tak cukup rezeki ke? Takut tak boleh bersyukur? Ya Allah. Kita rezeki dah ada. Dah lah tak takut rezeki yang lepas, belum bersyukur. Minta tambah lagi. Betul tak? Ya Allah, bagilah rezeki tambah. Ni dapat seorang pula cucu ni, tambahlah rezeki kan. Yang kita dah ada, belum mensyukuri. Jadi Nabi dan sahabat, pasal rezeki, dia tak risau. Yang paling dia risau, la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Allah akan soal satu persatu. Lepas tu Nabi bila bekas makanan dia pecah, Nabi buat apa? Nabi tampar dan Nabi guna lagi. Kenapa? Takut Allah tanya, boleh pakai lagi kan? Tampal, pakai. Kita kadang-kadang tak pecah pun, dah tak pakai dah. Simpan kan? Dalam almari simpan. Banyak tu. Ingat Allah tak tanya ke? Mangkuk pinggan dalam almari tu. Kan Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ. Siapa saja buat amalan, walaupun sebesar zarrah, yarah, dia akan diperlihatkan di akhirat besok. Kan? Mangkuk pinggan bukan sebesar zarah. Sebesar apa? Sebesar mangkuk pinggan lah. Akan disoal. Okey. Ada soalan lain? Tadi Ustaz cakap kita soalan kufur iman. Tapi banyak doa yang kadang semaya pun kita minta rezeki lagi. So macam mana nak seimbang? Antara usul kita doa rizq ni. Okey, apa kaitan kita bila faham ayat ni macam kita ni banyak kufur nikmat kan? Tapi ada juga doa yang Nabi ajar minta rezeki. Kan? Kaitannya ialah bila doa yang kita minta rezeki, sebenarnya rezeki yang paling mahal, salah faham kita bila sebut rezeki duit. Itu salah kita tu. Rezeki yang paling mahal ialah hidayat.
Sebab itulah sebelum minta rezeki dalam doa antara dua sujud, yang pertama kita minta apa? Rabbi firli kan? Minta ampun dulu. Apa makna rezeki banyak, dosa bertimbun? Minta ampun dulu. Dah bersih, clear dosa, dapat hidayah wahdini, minta rezeki. Sama juga zikir pagi kan. Ada tak zikir pagi yang kita minta rezeki? Ada tak? Ada. Apa dia? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang kedua, rezeki yang bukan yang pertama. Ilman nafi'a. Dapat ilmu yang bermanfaat. Daripada ilmu yang bermanfaat, baru aku tahu rezeki ni halal ataupun tak halal. Tayyib ataupun tak. Kemudian yang ketiga apa dah? Wa amalan. Aku dah dapat ilmu, aku dah makan rezeki tayyib, tapi amalan tak diterima. Sia-sia hidup. Boleh? Okey. Jika seorang isteri mempunyai orang tua yang uzur yang perlu diberi perhatian, tapi si suami melarang untuk buat demikian, boleh tak bagi nombor telefon suami daripada saya? Kenapa suami bersikap macam tu? Kenapa tidak ada rahmat? Kan? Mak mertua kita tu sebenar? Mana lebih mahal? Mak mertua ke isteri? Mana lebih mahal? Mak mertua lah. Kalau tak ada mak mertua, ada tak isteri kita? Sebab tu mak mertua tu macam mak kita. Satu. Yang kedua, Nabi kata apa? Dalam satu hadis, la tunza'u ar-rahmatu illa min qalbin syaqiyyin. Allah tak akan cabut rahmat dalam hati seseorang melainkan orang tu memang celaka. Kalau tak ada rahmat langsung sampai isteri kita nak bantu mak dia pun kita tak bagi, mana hati kita memang dah celaka lah. Celaka lah tu. Kenapa kita tak nak syurga kan? Rahmat orang, salah satu nak masuk syurga ialah rahmat. Dan rahmat yang paling besar ialah kasihan pada orang. Apatah lagi dia mak mertua kita. Jadi begitu pada suami, abang tak nak syurga ke? Kan? Wanita yang bagi minum pada anjing pun penyebab dia masuk syurga. Ini apatah lagi bagi peluang pada isteri untuk bantu mak mertua kita. Kenapa Allah ciptakan malaikat untuk menjaga arasy Allah misalnya, sedangkan Allah Maha berkuasa? Dia kalau Allah cipta arasy, Allah cipta langit dan bumi, dan Allah sendiri jaga, hebat tak Tuhan? Tak hebat lah, sebab dia buat, dia kena buat sendiri. Hebat Tuhan apa dia? Dia boleh cipta, dia boleh arahkan. Kamu jaga ni. Jadi hebat tak Tuhan? Boleh cipta makhluk lain dan boleh bagi arahan. Kamu jaga arasy, kamu turunkan wahyu. Itu baru hebat. Ini semua dia buat. Dia buat rumah, dia bersih rumah. Hebat tak? Taklah. Bagaimana saya harus buat atas kesilapan yang jahil? Contoh, puasa sunat. Ada orang tanya, berapa lama dah puasa ni? Dalam hati ada tujuan nak ajak dia sama puasa. So kita jawab, dah lama. Adakah amalan puasa itu dipadam? Tak. Dia kalau sekadar menjawab soalan, kita puasa kita memang dah buat kerana Allah. Kemudian orang tanya, kamu ni dah lama, berapa lama puasa sunat? Sekadar menjawab soalan. Kita kata dah lama, cukup. Itu bukan riak. Tapi riak ni, kita jawab lebih pada soalan. Dah lama puasa sunat? Yalah, daripada kecil lagi lah. Itu dah ada unsur-unsur nak bagi tahu dia tu lebih. Dan kita kena didik lah. Didik diri kita dan didik orang. Supaya apa? Jangan suka duk tanya amalan orang. Ini orang Melayu kan? Suka tanya. Haji berapa kali dah? Umrah duk hotel kat mana? Dekat ke jauh? Itu syaitan tu. Soalan daripada syaitan. Supaya apa? Supaya kita terperangkap. Akhirnya kita cerita. Saya kalau pergi Mekah, hotel biasanya 7 langkah aja. Syaitan duk hasut kawan tu tanya, kita pun terperangkap. Jadi diri kita jangan tanya benda yang tak ada kaitan dengan kita. Dia buat umrah berapa kali ke, hotel dekat jauh ke, tak ada urusan dengan kita. Jangan tanya. Menyibuk kan, busybody. Okey.
Apakah ciri utama? Jadi kalau kesilapan kita yang lepas-lepaskan, kita jawab soalan tapi ada unsur riak, tak apa, bertaubatlah. Nabi kata jangan risaulah, kan Allah tu Ghafur Ar-Rahim. Allah sangat pengampun dan lagi penyayang. Kalau yang bunuh 100 orang pun Allah ampun dosa dan Allah masukkan syurga. Jadi kalau kita dosa riak ke tersebut amalan kita pada orang, bertaubat. Nabi kata orang yang bertaubat seperti orang yang tidak ada dosa. Dan semoga amalan kita yang lepas ditukar balik menjadi pahala, insya-Allah. Apakah ciri-ciri utama supaya kita istiqamah untuk bersyukur? Ciri utama untuk bersyukur nak beristiqamah, kan? Allah kata innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mana dia betul-betul beriman. Dia kenal Allah, dia faham perintah Allah, dia laksanakan, dia tahu larangan Allah, dia tinggalkan semua, kemudian dia istiqamah. Mana istiqamah datang setelah apa? Beriman. Dan beriman datang setelah apa? Dia berilmu. Jadi macam mana kita nak terus istiqamah untuk bersyukur kepada Allah? Asasnya mesti berilmu. Tadabburlah Al-Quran setiap hari. Jadi bila kita tadabbur Al-Quran setiap hari, kita faham perintah Allah, kita pun sentiasa berusaha untuk mentaati. InsyaAllah kita istiqamah dalam bersyukur. Buat salat sunat taubat, bolehkah baca doa di sujud terakhir? Apa-apa Nabi sebut, hamba yang paling dekat kepada Allah ialah ketika dia sujud. Sujud mana? Dalam salat. Salat mana? Mana-mana salat. Salat fardu boleh, salat sunat pun boleh, salat taubat pun boleh. Jadi kalau kita nak baca doa ketika sujud dalam salat sunat taubat, tak ada masalah, bacalah. Berapa lama boleh baca? Nabi tak hadkan. Sebab itu waktu terbaik kan. Nak baca doa setengah jam masa sujud, bacalah. Cuma takut-takutlah bangun-bangun tu terus dia bagi salam sebab pening kan. Kalau perempuan dalam rumah tak ada orang nak baca Quran, wajib ke pakai tudung? Tak, dia perempuan ni wajib tutup aurat dua keadaan je. Pertama ketika nak solat, wajib tutup aurat. Yang kedua ketika ada mahram. Masa tu pakailah tudung. Tapi masa nak baca Quran tak wajib pakai tudung, tak wajib tutup aurat, cuma adab. Sebab tu kadang-kadang kita nak tidur kan, baca tak 3 kul, masa tu pakai tudung tak kan? Jadi tak wajib baca, tak wajib tutup aurat masa baca Quran, cuma yang terbaiknya dari segi adab tutup aurat. Mana lebih utama kalau duit simpanan untuk umrah haji dengan keperluan membaiki rumah, kenderaan yang rosak, dibaiki memandangkan tiada sumber kewangan dapat menampung bagi perkara tersebut. Tak ada sumbangan untuk menampung. Menampung apa ni? Dia Allah dah sebut siapa yang wajib melakukan haji. Bukan semua orang. Orang yang mampu. Bila kita tak mampu dan ada keperluan nak bagi kereta, dan kereta tu adalah satu keperluan hidup, nak cari makan, nak bawa anak pergi sekolah, maka bagi kereta dulu. Dan kamu sebenarnya belum wajib melakukan haji. Apakah maksud kita hanya menjalankan kewajipan pada Allah tapi tidak ikhlas melakukan ibadah kepadanya? Ialah Allah kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah kata manusia tidak diperintah melainkan hanya beribadat. Tak berhenti setakat tu. Beribadat tapi ada satu lagi, mukhlisin. Sebab kalau beribadat tak ikhlas, sia-sia. Orang munafik pun solat. Orang munafik pun berjihad bersama Nabi. Tapi dia masuk neraka paling bawah. Sebab tidak ada ikhlas. Kenapa Nabi ajar kita berdoa dalam zikir pagi dan petang untuk minta berlindung daripada menjadi fakir? Tak. Sebab bukan semua. Ramai yang bila fakir, tak ada harta, dia akan buat apa? Demi nak makan, dia akan mencuri, dia akan bercakap bohong, dia akan menipu kan. Sebab apa? Sebab demi nak hidup. Tapi ingat, sahabat Nabi kebanyakan fakir. Dan
yang banyak masuk syurga kebanyakan orang fakir. Makna apa tu? Kalau fakir harta tapi kaya ilmu, kaya iman, tak ada masalah fakir tu. Bahkan ada satu hadis Nabi kata, yang maksud dia lebih kurang, kefakiran memudahkan seseorang mencintai aku. Kefakiran seseorang memudahkan untuk dia cinta pada Rasulullah. Boleh faham? Sebab apa? Kenapa dengan kefakiran menjadikan dia mudah cinta pada Rasulullah? Apa dia? Sebab orang fakir ni, dia sebenarnya nak apa? Bukan dia nak kasih sayang. Dan orang yang betul-betul boleh bawa kasih sayang ialah Rasulullah. Orang yang berilmu, orang yang faham Al-Quran. Sebab itulah orang fakir di zaman Nabi ramai. Bahkan 70 orang, ahli sufah tak ada rumah, duduk di masjid Nabi. Tapi mereka boleh hidup dan mereka bersedia bila-bila masa untuk keluar berjihad. Sehingga akan disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah, bila Nabi isytihar perang, orang fakir ni berebut nak minta Rasulullah supaya bawa mereka pergi berjihad. Bukan berebut nak minta harta rampasan. Bukan berebut nak minta Nabi doakan mereka supaya dapat rezeki, tak. Jadi mereka berjumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tolonglah bawa kami pergi berjihad." Nabi kata apa? "Aku tak ada kenderaan nak bawa kamu." Maka orang fakir itu menangis. Sebab apa? Bukan tak dapat rezeki, tapi sebab tak dapat pergi berjihad bersama Rasulullah. Itu fakir yang beriman. Jadi yang maksud fakir yang tercela ialah fakir yang tak beriman. Sebab itulah Nabi suruh kita dampingi orang fakir. Mereka adalah fakir harta. Orang kaya tak dekat dengan mereka. Orang berilmu pula tak dekat dengan mereka. Mereka lagi jauh daripada agama. Bagaimana pula kalau kita memuji orang depan dia sendiri? Tak payah puji. Kenapa nak puji orang? Kenapa nak puji orang? Bahkan ada satu hadis kan Nabi kata, "Uhsu at-turab ala al-maddahin." Taburlah pasir di atas muka orang yang suka memuji. Bila suka memuji makna apa tu? Dia tak ikhlas. Manusia tak patut dipuji. Yang patut dipuji apa dah? Allah. Bila dia selalu puji manusia, dia lebih kepada apa? Membodek. Boleh merosakkan hati kita kan. Kalau orang puji kita, awak ni baguslah. Solat 5 waktu awal, kemudian selalu pergi ke latar debu, tutup aurat. Apa perasaan kita? Rasa apa? Rasa macam, saya pun rasa macam tu lah. Dah riak kan. Kemudian orang yang memuji pula, rosak juga hati dia. Apa dia? Dia berpura-pura. Sifat munafik. Dia puji kita sebab ada sesuatu. Bukan kerana Allah. Setiap kita buat tu ada bisikan jahat ke ustaz. Ya. Syaitan 24 jam duk bisik kita. Solat lambat, jangan baca Quran, jangan pergi kelas tadabbur. Ini kelas terakhir dah pergi. Kalau kita buat apa-apa, kita tak nak riak. Tapi macam ada perasaan tu. Biasalah, riak tu adalah salah. Bila salah, syaitan akan hasut supaya kita buat yang salah tu. Jadi bisikan tu sentiasa ada. Sebab tu kita kena senjata nak hadapi riak dan sifat yang tak baik apa dah? Senjata dia apa dah? Ilmu. Berapa ramai yang jahil, setiap hari 24 jam kena tipu. Okey. Saya nak umumkan, kita akan buat tadabbur tour. Kita akan ziarah student-student kita yang ada di seluruh Malaysia. Baru ni kita dah pergi misi pertama ke Penang, yang kedua ke Kuala Terengganu, Dungun, Kuantan, dan minggu lepas kita ke Melaka. Jadi minggu depan kita akan pergi ke Bahau Negeri Sembilan, 2 dan 3 Januari, Sabtu dan Ahad. Kita akan pergi pagi dan program dia bermula hari Sabtu selepas Zuhur pukul 2 sampai pukul 4 tadabbur. Kemudian lepas asar kita cari orang miskin. Untuk apa? Untuk mendapat cinta Allah. Sebab cinta Allah terletak pada cinta kita pada orang miskin. Mereka adalah orang yang dipuji oleh Allah. Berapa ramai yang Allah puji orang miskin dalam Quran. Jadi kita cari orang miskin, kita berkenalan dan kita bagi bantuan. Sebenarnya bantuan tu untuk kita sendiri. Kemudian besok hari Ahad,
program tadabbur dan bertaaruf dengan pelajar daripada pukul 9 sampai pukul 12.30. Solat makan tengah hari, lepas tu habis. Apa tujuan dia? Tujuan dia kita nak praktiskan perintah Allah dalam Quran. Allah kata innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman bersaudara. Kalau online macam ni boleh tak bersaudara? Kita tak tahu siapa pelajar, apa masalah dia kan. Kemudian yang kedua Allah kata ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Allah beritahu tujuan Allah cipta manusia lelaki dan perempuan dan berbagai-bagai bangsa. Tujuannya apa? Lita'arufu, supaya kamu berkenalan. Jadi dengan program macam ni kita boleh berkenalan dengan pelajar-pelajar yang sama-sama tadabbur Al-Quran. Dan sebenarnya dengan ta'aruf ini kita akan buat satu lagi kewajipan yang besar, iaitu bersaudara. Mereka tu adalah saudara kita. Nabi kata orang beriman ni macam satu jasad. Sakit kepala, kaki terasa. Mereka mungkin ada masalah kat sana, mungkin mereka miskin. Kita nak tengok sebab mereka adalah anggota badan kita. Dan sebab itulah kekuatan Islam yang Nabi bina asasnya akidah. Di Mekah 13 tahun Nabi garap akidah. Bila pergi ke Madinah, Nabi buat yang kedua, kuatkan hubungan ukhuwah antara orang Muhajirin dengan orang Ansar. Antara orang Ansar sesama mereka. Sehingga orang Ansar anggap orang Mekah ni macam lebih pada adik-beradik. Mereka sanggup bagi apa saja demi saudara mereka yang seagama. Itulah kekuatan Islam. Akidah, lepas tu ukhuwah. Kalau belajar saja online dan hubungan pelajar dengan guru pun tak ada, tak betul. Hubungan pelajar dengan guru mesti ada. Sebagaimana hubungan Nabi dengan para sahabat. Sahabat rasa Nabi tu macam bapa dia, macam abang dia. Itu baru betul. Itu tadabbur Al-Quran. Kalau tak, kita syok sendiri. Jadi kita open kepada mana-mana pelajar nak join bersama kita. Daripada mana-mana, silakan. Tapi sila bagi nama kepada Puan Haniza. Tempat pun terhad. Siapa awal dia dapatlah. Nanti kita akan keluarkan poster insyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Nenek saya baru meninggal dan ahli keluarga ada upah orang. Ada upah orang untuk mengaji, dikubur. Soalan saya, ada dalil ke Nabi buat? Nabi tak pernah baca Quran dikubur. Nabi tak pernah suruh sahabat baca Quran dikubur. Sebab Quran ni untuk siapa? Hudan linnas, untuk petunjuk kepada manusia. Manusia mana? Yang hidup ke yang mati? Yang hidup. Quran untuk orang hidup. Mati dah habis. Kerja kamu apa dia? Kerja kamu untuk dapat balasan. Jadi bacalah Quran kepada orang hidup. Orang hidup bukan duduk dikubur. Sebab tu Nabi tak pernah baca Quran dikubur. Kemudian yang kedua, orang hidup, orang yang mati dikubur perlukan apa? Perlukan doa. Dan doa yang paling mahal bagi mereka pada keampunan. Sebab tu Nabi kata pada sahabat, mintalah ampun kepada Allah untuk si mati ni. Sebab dia sangat-sangat memerlukan keampunan. Wallahu a'lam. Boleh ke tak solat Jumaat dari bulan 3 tahun ni sampai sekarang? Boleh ke tak solat Jumaat dari bulan 3? Ni macam tak pernah solat je. Boleh ke tak? Boleh ke tak kalau tak solat? Kan? Cik Ming boleh ke tak solat Jumaat? Memang boleh lah. Boleh. Bukan daripada bulan 3, daripada mula balik lagi. Soalan dia, betulkan soalan. Boleh ke tak solat daripada bulan 3? Dia sebenar peraturan SOP sekarang tak benarkan. Satu, kadang-kadang ada ketika tak benarkan langsung kan. Ada ketika dibenarkan tapi bilangan yang terhad. Siapa yang daftar awal bolehkan. Jadi bila bilangan terhad, ada ulama mengatakan tak wajib lah. Tak wajib. Sebab apa? Kalau pergi semua tak boleh. Jadi ada yang memang tak boleh pergi. Memang yang kalau pergi pun tak dibenarkan masuk. Jadi ulama mengatakan dalam keadaan sekarang PKP ni tak apa, kita tak solat Jumaat sebab ada halangan. Jadi jangan risau kalau kita tak solat Jumaat sebab ada halangan. Tapi risaulah tak pergi solat Jumaat walaupun tidak ada halangan. Itu lagi ramai tu.
Ya, saya ada satu hadis. Nabi kata, bila hujan, solat di rumah kan. Makna, walaupun solat Jumaat di zaman Nabi memang wajib. Bahkan Nabi nak bakar. Tapi bila ada halangan, apa dah? Hujan je. Nabi kata solat di rumah. Sekarang halangan dia apa? Bukan hujan, tapi COVID-19 kan, wabak tu. Mana lebih bahaya? Wabak COVID-19 dengan hujan. Mana lebih bahaya? Wabak. Jadi ulama kata, kita ada sebab yang lagi kuat untuk tidak pergi solat berjemaah di masjid. Tambah-tambah dia di masjid kan, kalau kita solat sekarang pun tak rasa macam solat berjemaah kan. Solat berjemaah tapi rasa macam solat seorang-seorang je. Bagi salam tak ada orang. Kan? Jauh di sana. Wallahu a'lam. Adakah sunat kita sujud sejadah bila mana? Ya, disunatkan sujud sejadah bila ada gambar. Dia sebenar bukan sunat sujud bukan sebab ada gambar tu. Sunat sujud bila kita faham ayat tu. Kalau tak faham tak payah sujud lah. Sebab itulah zaman Nabi, mereka sujud tak ada gambar menara masjid pun. Quran pun tak ada pun. Tapi mereka faham ayat tu memang kena sujud. Jadi yang terbaiknya kita sujud sebab kita faham. Kita menghayati maksud tu. Ada pilihan untuk solat Jumaat tapi terlalu jauh. Tak apalah. Ya sebenarnya jauh bukan alasan, tapi halangan tu. Tempat yang terhad. Saya daripada Perlis. Nak tanya Ustaz, kelas yang sedang berlangsung ni buat kat mana? Ada ke cadangan nak buat tour kat Perlis? Tak, kita biasa perginya tempat yang biasa pelajar yang online ni ramai lah. Nanti lepas minggu depan, 9 bulan kita buat kat Penang. Jadi yang Perlis ke yang Al-Ustaz boleh datang ke Penang. Penang tu lagi ramai lah pelajar. Dah, cukup Kelas kita akan datang ialah besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.